Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 2 Zulhijjah. Kita berada di awal Zulhijjah yang disebut dengan nama min afdali ayyamid dunia. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam surah An-Nur, surah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang telah menerangi langit dengan bumi, semuanya menerima cahaya daripada Allah. Kemudian tinggal lagi hati manusia, ada yang lebih keras dari batu, lebih pejal daripada batu, tidak menerima cahaya yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Yang beriman menerima cahaya, yang kufur tidak menerimanya. Dalam perbincangan kita pada siri ini, muncul satu lagi kumpulan. Dia panggil kumpulan yang ketiga, nama dia kumpulan munafik. Munafik ni kumpulan yang duduk dua alam. Di atas masjid umat Islam pun dia muncul, di kelak-kelak menghina Islam juga dia ada. Maka nama kumpulan ini dipanggil kumpulan munafik. Iaitulah kumpulan yang sangat berbahaya, yang duduk di tengah-tengah umat Islam, yang menjadi duri dalam lipatan, duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Artinya kalau yang kafir betul, pure kafir, senang pula kita nak kira, sebab dia kafir. Ni kafirnya tak, Islam pun tidak, maksudnya kafir itu kafir, tapi tidak menzahirkan kekufurannya. Tidak menzahirkan kekufurannya. Dia zahirkan Islam tapi menyembunyikan kufur. Maka kita kata ini satu spesies manusia yang sukar untuk kita tangani. Oleh kerana itu, bahayanya mereka, Allah SWT dedahkan sifat-sifat mereka dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah. Agak panjang, detail dia punya perangai. Dan dalam surah An-Nur ini sekali lagi Allah sebut tentang mereka. Apakah perangai, apakah fi'il, apakah tingkah laku mereka yang sangat berbahaya. Kemudian di akhir ujung mushaf, sekali lagi Allah Ta'ala bawakan cerita munafik dengan satu surah khas. Nama dia surah Al-Munafiqun. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Kita berdoa kepada Allah SWT sentiasa supaya iman kita iman yang jitu, iman yang mantap, iman yang tidak berbelah bagi, iman yang tidak dimasuki oleh sebarang keraguan dan kerusakan sebagaimana yang berlaku kepada golongan munafik. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Surah 24, juzuk yang ke-18, sambungan perbincangan kita ayat 47. 47, 48, 49, 50. Kita ambil 4 ayat khas, tajuk dia tentang spesies manusia yang ketiga dalam masyarakat Islam, nama dia munafik. Wal'iyazbillah. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat
47 sampai ke 50. Kemudian kita berpindah kepada penjelasannya, insyaAllah. Bagi jemaah yang ada pimpinan edisi Jawi, muka surat 743. 743. Muka surat 743. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Ayat 47. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Dan di antara orang-orang yang tidak dikehendakinya ke jalan yang lurus, Allah Ta'ala cerita satu golongan, satu fi'ah, kumpulan yang tak dapat hidayah. Para jemaah sekalian, munasabah kita tengok kepada ayat yang sebelumnya, Allah SWT sebut tentang dalil-dalil keesaan Allah Azza wa Jalla bil ilahiyati wal uluhi wal rububiyah. Allah Ta'ala saja yang esa, yang tunggal di dalam ketuanan dan ketuhanannya. Ayat yang lepas kita sudah bincang 4 dalil. Dalil yang pertama, iaitulah semua makhluk bertasbih kepada Allah. Dalil yang kedua, inzalul matar, turunnya hujan dari langit. Kemudian dalil yang ketiga, silih berganti malam dan siang. Dalil yang keempat, wallahu khalaqa kulla dabbatin. Allah Ta'ala menciptakan semua jenis makhluk yang sangat banyak. Kita tengok makhluk ni pelik-pelik, dia punya rupa, bentuk, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang comel, ada yang huduh, kan? Ada yang kita tengok rasa gembira, menggembirakan kita, ada yang menakutkan. Ada di daratan dan juga di lautan. Macam-macam makhluk yang Allah cipta. Maka ini dalil-dalil menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ayat 46, Allah kata, aku turunkan ayatin mubayyinat. Al-Quran telah diturunkan, Allah beri hidayah kepada siapa dia kehendaki dan ke jalan yang diredai, jalan siratan mustaqim. Alhamdulillah, para pelajar sudah dapat memahami bahawa hidayah itu terbagi dua. Hidayah terbagi dua. Hidayah taufik itu hanya mutlak Allah Ta'ala saja yang berkuasa. Yang kedua, hidayatul irsyad, hidayah memberi bimbingan, tunjuk ajar, maka itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan para pendakwah sampai ke hari kiamat. Kita kata alhamdulillah,
Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang bawa hidayah kepada orang dan penerima hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini tengok dalam terjemahan ayat dia kata, di antara orang yang tidak mendapat hidayah, tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla mendapat lorong siratul mustaqim, jalan menerima petunjuk Allah Azza wa Jalla. Siapa dia golongan ini? Nama dia golongan munafiqin. Allahul musta'an. Jadi dalam ayat 39 yang lepas, Allah gambarkan puak-puak kafir yang menyangka mereka betul, cuma di akhirat esok baru dia nampak amalan dia kasarabin, seperti fata morgana, aling-aling di padang pasir, tak ada harga, tak ada nilai, dan tidak ada apa yang mereka dapat daripada amalan yang mereka lakukan. Bahkan diazab juga dengan sebab amalan yang tersebut. Jadi kumpulan yang ketiga ini nama dia munafiqin. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sifat mereka? Tengok, Allah nak dedahkan dalam ayat ini sifat munafik. Golongan yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Duduk bersama dengan orang Islam. Bahkan dia mampu munculkan diri di belakang Nabi SAW untuk solat. Solat belakang Nabi. Masya Allah. Bukan solat di imam qaryah kampung kita. Solat di belakang Nabi. Tapi hatinya penuh dengan kufur, dendam, kesumat. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Gelap yang bertindih-tindih, yang bertingkat-tingkat. Kita kata na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka ketika itu Allah Ta'ala gambarkan, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. Mereka berkata, siapa dia mereka? Munafiqin berkata. Yaquluna bi alsinatihim, mereka kata dengan mulut mereka. Kaziban, bohong, dusta. Min ghairi yaqinin wala ikhlas. Dia tak yakin, dia tidak ikhlas. Cakap je lah. Apa dia kata? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa bir rasul, beriman kepada Rasul. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata buat dia. Wa ata'na, dan kami taat kepada Rasul, kepada Allah dan kepada Rasul. Tuan-tuan bayangkan kata-kata mulut manis ini, manis mengandungi racun. Ini bahaya. Kata orang, madu yang beracun. Bahaya. Kita ingat madu sungguh, jilat kita, minum kita, rupa-rupanya penuh dengan racun. Allah gambarkan sifat mereka ini dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tanda tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah panjang sekali. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku dia beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tidak beriman. Habis, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang sebenarnya mereka tipu diri sendiri dalam keadaan dia tak sedar. Para jemaah, tanda ayat surah Al-Baqarah ayat 8 dengan ayat 9. Ini Al-Quran menceritakan sifat-sifat mereka. Satu lagi ayat kita ambil untuk tuan-tuan dan puan-puan belajar ilmu tafsir Quran bil Quran. Menarik kan? Tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah. Dalam surah Al-Munafiqun, surah pun nama dia Munafiqun. Allah dedahkan tembelang mereka dalam Quran. Ayat yang pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu. Bila orang munafik mari jumpa Nabi, senyum. Kata orang, penuh mulut senyum. Tersengih sampai ke telinga. Dia punya senyum. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kami saksi,
Tuan Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Ta'ala tahu engkau itu Rasul dia. Tak payahlah munafikin mari jadi saksi. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah juga saksi bahawa munafik ini pembohong, pendusta. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian. Sejarah munculnya munafik. Mata zahara. Catat maklumat ini supaya kita belajar. Sewaktu Nabi di Mekah, tak ada munafik. Yang ada mukmin yang kuat, jalat, kuat dia punya semangat, berani berdepan dengan Quraisy. Satu lagi dia panggil mukmin du'afa, daripada golongan yang lemah. Munal mustad'afin, orang yang lemah, tak berani, sembunyi-sembunyi, tak berani nak zahirkan Islam, sebab kalau zahir Islam kena tampar, kena pukul, kena terajang, kena sepak, kena pulau ke Abu Jahal dan geng-geng dia. Jadi ada orang yang tak berani nak munculkan diri. Berterusan awal begitulah, sehinggalah aslama Umar. Apabila Sayyidina Umar masuk Islam, ketika itu ada sedikit keberanian untuk kita angkat kepala sebab ada pembela. Ada pembela. Jazakallah ya Umar wa jami'i as-sahabah minas sabiqin. Semua sahabat-sahabat yang awal masuk Islam yang berani seperti Hamzah, pak saudara Nabi sendiri, dan ada lagi lah beberapa orang. Asalnya Abu Bakar walaupun tenang, lembut orangnya, tapi berani. Ketika orang kafir cekik tekak Nabi SAW, Abu Bakar pergi, tarik. Dengan marah, Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Senyap buat kafir. Berterusan demikian, ada mukmin qawi, ada yang mustad'afin. Bila Nabi sampai di Madinah ketika itu Islam telah dapat kekuasaan. Allah Ta'ala beri tamkin, kekuasaan, pemerintahan Islam sudah muncul, maka disitulah timbulnya munafik. Munafik ni dia mari kumpulan yang ketiga, dia panggil kumpulan muzabzab. Dia Islam pun tidak, kafir mengaku kafir betul pun tidak. Kalau dia mengaku kafir betul, dia tak boleh masuk dalam kawasan kelompok orang Islam. Tapi dia nak juga kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau tak ikut Nabi, Nabi kerajaan. Nabi ada kekuasaan, tapi hati kafir, na'udzubillah, maka dia terpaksalah zahirkan diri sebagai Muslim, tapi mubtinun lil kufri, menyembunyikan kekufuran dalam hati dan dalam perut mereka. Maka kita dalam ahli sejarah mengatakan munculnya munafikin apabila Islam itu kuat. Islam lemah, tak ada orang nak mengaku. Mengaku buat apa? Mengaku Islamnya tanpa ada Abu Jahal, rugi baik tak mengaku. Kan? Mereka pun, kumpulan munafikin ini muncul di Madinah. Allah Ta'ala nak uji umat Islam yang ada, maka dia pergi bergabung, buat pakatan dengan puak-puak Yahudi untuk menghancur Islam, berselindung di sebalik nama Yahudi, macam-macam. Baik. Kita sudah tahu bila tarikh muncul munafik. Punca kemunculan munafik juga boleh dikesan, iaitulah ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab apa? Dia di antara calon yang layak, yang akan ditabalkan menjadi ketua Madinah. Kita tak kira lah nak panggil nama apa, nak jadi kata khalifah, tidaklah, nak kata presiden ke, Perdana Menteri Madinah yang bakal ditabalkan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab yang lain-lain sudah mati dalam Harbu Al-Bu'as, maka sedang menunggu-nunggu keadaan ini, hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita masuk Madinah, maka Islam bercahaya di Madinah. Ketika itu orang telah secara otomatik Nabi diangkat menjadi ketua negara, maka terpinggirlah Ibnu Ubay bin Salul. Disitulah munculnya dendam, kesumat, sakit hati yang berterusan sampai ke dia mati. Na'udzubillah min ghadabillah. Baiklah. Orang munafikin waktu di hadapan manis mulut, senyum kata orang penuh mulut sampai ke telinga, dia punya senyum. Tetapi datang jumpa Nabi, amanna
amanna wa ata'na, masya-Allah dia punya manis. Apa sifat dia sebenarnya? Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sepuak dari mereka berpaling membelakangkan perintah Allah dengan Rasulnya. Sesudah pengakuan itu, dia berpaling. Yu'ridu ta'ifatum, sekumpulannya tak mau. Setelah mereka mengakui amanna, kami beriman, wa ata'na, kami taat, mereka juga berpaling. Mulut dia cakap, perbuatan hati tak terima. Kata di ulama tafsir, at-tawalli laisa bitakzib. Maknanya berpaling ni bukan hanya mereka mari mendustakan. Sorry, saya tarik balik sokongan contohnya, kan? Tadi dia mari jumpa Nabi, amanna wa ata'na. Dia tak datang mari jumpa Nabi, saya tarik balik. Tak mau dah taat, tak mau lagi beriman. La. At-tawalli 'anit ta'ah. Ini ulama tafsir kata, mereka lari daripada ketaatan. Turun ayat Quran, angguk, terima, lari. Tak buat. Itu dia panggil tawalli. Summa yatawalla, kemudian mereka berpaling, yakni membelakangkan perintah Allah Azza wa Jalla Rasulnya. Sesudah pengakuan. Macam kita juga, kalau kita bagi arahan kepada orang-orang pekerja kita, pegawai kita, dia tak buat. Kita kata, kamu telah membelakangi arahan aku. Itu makna paling, tawalli. Jadi ada fa'innan nas alaihim an yusaddiqu rasul wa yuti'u, maka sepatutnya orang yang beriman dia kena benarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia taat kepada arahan. Dia taat kepada arahan, maka apabila mereka tak taat, maka itu nama dia tawalli, telah membelakangi. Itu satu tafsiran. Kata di ulama tafsir dalam Adwa, contohnya Adwa'ul Bayan kata, ala qaulin bi annaha nazalat fil munafiqin. Ayat Quran ni diceritakan, sebahagian daripada ulama tafsir ataupun dalam kitab sirah mengatakan ayat Quran ini turun kepada Bishr, munafik. Orang munafik ini satu kes, dia berkelahi dengan Yahudi. Dia partner dia Yahudi, tapi sekali-sekala dia pecah juga dia punya geng. Yahudi nak pergi berhukum dengan Nabi. Kita pergi jumpa Muhammad, kita bentangkan masalah kita, tengok dia kata apa. Dia ketua sekarang. Si munafiqin wal'iyazubillah, dia tak nak. Dia nak pergi jumpa Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf, ketua Yahudi. Tengok pelik. Yahudi tak percaya ke bawah dia nak pergi jumpa Nabi. Yang mengaku Islam, yang zahirnya Islam ini, yang kafir dalamnya, tak mau. Dia kata, kita jumpa bawah awak, Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya mereka pergi jumpa Nabi SAW. Nabi jatuhkan hukuman berpihak kepada Yahudi. Sebab Yahudi itu betul. Munafik ni memang tak betul, jahat. Dia tak mau terima. Tak mau terima. Dia kata apa Muhammad ni? Aku cakap dah tadi nak pergi jumpa Ka'ab, kau nak jumpa Muhammad. Inilah, kau menanglah sekarang ini hukum. Jadi macam tak setujulah dia kan. Maka dia tak terima apa dia? Tidak menerima hukuman yang diputuskan oleh Nabi SAW. Allah kata, wa summa yatawalla. Mengaku nak taat. Tapi bila Nabi beri jatuh hukuman apa-apa, ia tawalla, lari. Tak betul ni. Sebab apa? Sebab hukuman tidak memihak kepada dia. Macam kita jugalah, kalau kita pergi apa-apa kes kita bawa ke mahkamah, bila kita menang, kita kata, mahkamah negara kita telus, adil, saksama. Waktu kita kalah, apa tak kata? Mahkamah telah menyeleweng, hakim tak betul, macam-macam lah. Jadi sama juga cerita munafikin dulu pun dia tak setuju. Dia kata apa? Dia tak setuju dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Anda pun baca dalam kitab tafsir, tengok riwayat-riwayat yang ada tentang kisah ni, menarik jugalah kisah ini. Dia kata apa? Kita kata wallahu alam. Cuma dalam kitab tafsir cerita.
Jadi katanya dia tak setuju, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Nak pergi jumpa Umar pula, nak tanya. Macam mana kes dia ni? Bila pergi jumpa Sayyidina Umar, Yahudi cerita, "Ya Umar, kisah kami ni begini. Kami telah mendapat penghakiman daripada Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam." Jadi Umar kata, dah Nabi buat dah Nabi jatuh hukum apa, mari tanya aku pulanya, aku siapa? Maka dia telah dimarahi oleh Sayyidina Umar. Wallahu alam, saya kata wallahu alam, nak cerita panjang-panjang pun kena takhrij juga hadis-hadis. Tapi biarlah, cerita itu dicerita. Tapi jangan bawa cerita, kata orang, kita semak dulu. Jadi Sayyidina Umar kata, ala rislikum, tunggu sini. Jadi Sayyidina Umar jatuhkan hukuman. Dia tak sebut hukum hal haram, jatuh hukuman ke atas si munafikin itu, wallahu alam. Baiklah. Wa qala ba'dul ulama, kata setengah ulama, ayat ini turun kepada orang mukmin. Sama ada mukmin yang benar atau mukmin yang mengaku mukmin. Tetapi bagi orang mukmin, Allah sebut di akhir ayat, bagi orang yang betul-betul beriman, alhamdulillah, mereka menerima setiap ayat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap patah perkataan yang dibawa oleh Nabi, semuanya terima. Tetapi bagi munafikin, mereka tolak. Ya tawalla. Summa tawallau anhu, kemudian mereka lari. Allahul musta'an. Maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman, wa ma ulaika bil mu'minin. Wa ma ulaika bil mu'minin. Dan kerana berpalingnya mereka, tak mau menerima hukuman Quran, tak mau menerima keputusan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang sebenarnya beriman. Tak berimanlah dia. Tengok nota di bawah. Orang-orang yang nota 1134, orang-orang yang hanya beriman di mulut dan kufur di hati berada pada semua zaman. Na'udzubillah. Semua masa ada. Daripada zaman Nabi sampai hari kiamat. Muncul fi'ah, golongan yang ketiga ini. Bagi kita dalam masyarakat, golongan yang ketiga itu pun LGBT. Kan? Ada betul-betul laki-laki, ada betul-betul wanita. Ada satu lagi, kumpulan tengah, dia panggil kumpulan LGBT ni. Kumpulan laki jadian, wanita jadian. Ini tak ada. Tapi dalam agama, mukmin, kafir. Yang tengah, nama dia munafik. Muzabzab. Sekali di sini, sekali ke sini. La, kita tak boleh muzabzab. Kita mesti beriman yang jitu pada Allah, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, Allah nafikan, wa ma ulaika bil mu'minin wa laysa ulaika al-qailun. Bukanlah orang yang berkata dengan mulut dia, amanna wa ata'na itu betul-betul beriman. Sebab apa mereka tidak beriman? Kenapa? Sebab hati dia kufur, hati dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dia tidak betul-betul beriman, dia kafir. Kalau beriman, dia kena taat. Mana dalil orang beriman? Iaitulah orang yang sami'na wa ata'na. Sebagaimana kumpulan munafik ini, Allah Ta'ala zahirkan sifat mereka. Tengok ayat yang ke-48. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi, dan bukti berpalingnya mereka. Nak tengok bagaimana kita nak kesan, kita nak tahu mereka ini berpaling daripada jalan yang benar ke tidak, ialah apabila mereka diajak kepada kitab Allah, diajak kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berhakimkan kepada hukuman Nabi, hukuman Allah dengan Rasul, supaya menjadi hakim, memutuskan sesuatu di antara mereka. Dengan serta-merta puas-puak dari mereka berpaling engkar, menolak ajakan itu, kiranya keputusan tidak menguntungkan mereka. Dan dalam isu munafik lawan Yahudi ini, di Madinah ini,
Kan? Yahudi dia tahu dia benar. Mana dalam isu dia balah ni, di antara bisir munafik dengan Yahudi ni, Yahudi tahu dia benar. Biasanya orang benar ni orang berani. Berani kerana benar, kata orang. Kan? Berani kerana benar, tak berani kerana salah. Sebagaimana budak-budak zaman kita ini kata berani kerana benar, bila dilik rasa bersalah. Kan? Itu bahasa orang sekarang. Baik. Si munafikin, dia tahu dia salah. Dalam isu ni, dia tak mau jumpa Nabi. Tak mau. Fariqum minhum mu'ridun, tak mau. Ini perangai puak munafik ini, gitu dia punya keadaan. Jadi dia nak gimana? Dia nak pergi jumpa ketua Yahudi. Nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Sebab bos Yahudi ni tak ada wahyu. Dia ada cerita dia gitu ya. Maka Yahudi, Ka'ab ni, munafik ni berani nak bagi kelentong. Dia pergi goreng sana maklumat-maklumat, mungkin Ka'ab bin Al-Ashraf akan memihak kepada dia. Tapi dengan Nabi tak boleh nak kelentong. Dia munafik, dia tahu ada wahyunya, ada. Tapi apa boleh buat, malang nasib dia, dia tak mau terima, tak mau jadi Islam. Itu yang kita kata malang dia tu. Tak mau pergi. Wa idza du'iya haula, bila dipanggil para munafikin kepada berhakimkan kita Allah dengan Rasul, mereka yu'riduna 'anit tahakum ila Allah wa Rasulih. Tak mau. Tengok dalam ayat surah An-Nisa ayat 61, Allah gambarkan mereka. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, bila diajak mereka kepada Allah dengan Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kamu nampak munafik menyekat, tak mau. Cari jalan, tak mau. Pusing sana, pusing sini. Dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah gambarkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbik. Allah Ta'ala bersumpah. La yu'minun, mereka tidak betul-betul beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka lantik menerima penghakiman daripada Nabi, bermakna daripada Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka perselisihan. Bukan sekat terima. Kita kadang-kadang bila diputuskan hukuman kita terima, tapi hati tak terima. Macam orang yang kena saman ke JPJ. Dia lari laju contohnya. Kita terima surat saman, tapi hati marah. Allahu Akbar. Kan? Hari ni orang tak pakai mask. Ni zaman PKP ni. Dulu tak ada contoh ni. Tak pakai mask, tak pakai topeng, kena 1,000. Terima tak terima surat saman? Saya akurlah, saya salah. Sebab saya tak pakai topeng di tempat orang ramai, tempat awam. Tapi adakah hati terima? Tak terima. Marah ada. Dahlah kita susah. Aku angkat bendera putih baru kau tahu kan. Ni kena saman pula. Masya Allah. Maka Allah kata apa? Tengok dalam ayat An-Nisa 65. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. Syarat yang pertama, terima penghakiman. Syarat yang kedua, la yajidu fi anfusihim haraja. Tak ada dalam hati dia, tidak ada dalam hati dia haraj, rasa serabut, susah, stres dengan hukuman yang diterima. Syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima. Mereka menerima, tunduk, akur, patuh kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla, maka itulah baru betul-betul orang yang beriman. Tapi munafikin ni mari awal-awal lagi dia lari, dia tak boleh jumpa Muhammad, dia tak sokong kita. Dia tak memihak kepada kita, dia tak mau pergi. Yahudi oleh kerana dia tahu dia betul dan dia tahu Nabi kita betul, Nabi kita telus, dia tak nak ke ketua dia nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa boleh? Ini sifat munafik. Yang pertama Allah kata apa? Tawalli. Ya tawalla. Berpaling belakang. Yang kedua, mu'ridun. Mu'ridun. Apa dia menerima mu'ridun? Maknanya mereka lari. Tak mau. Awal-awal lagi tak mau. Mari kita pergi jumpa Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La. Tak mau. Kalau jumpa juga, dijatuhkan hukuman, tawalla. Mereka tak terima. Itu dua sifat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-48. Ayat 49. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Dan sebaliknya. Jika keputusan itu memberi hak kepada mereka, mana kalau hukumnya Nabi jatuh itu memihak kepada dia, pada munafikin, mereka segera datang kepadanya dengan tunduk taat menerima hukuman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau dia betul-betul dia kalau memang dia betul, dia tahu dia tak bersalah dalam isu ni, dia setuju sangat untuk pergi jumpa Nabi sebagai hakim. Ini perangai munafikin. Na'udzubillah. Sebab apa? Kenapa mereka jadi gini? Kenapa mereka jadi spesies makhluk yang pelik ni? Bahasa Kelantan kata, bapa jadi gini. Dia mana sedap. Kenapa mereka terjadi seperti ini? Dengan bahasa Kelantan, bapa jadi gini. Rengkah bahasa kita, kan? Bapa jadi gini. Allah jawab. Tengok tuan-tuan. Ayat yang ke-50, ayat yang terakhir untuk siri ini insya-Allah. Afi qulubihim marad. Afi qulubihim marad. Allah tanya, mengapa mereka bersikap demikian? Adakah kerana hati mereka mengandungi penyakit? Afi qulubi haula'il munafiqin. Adakah dalam hati puak-puak munafikin yang tak mau berhukum dengan hukum Allah dengan Rasul, ada penyakit yang bersarang dalam hati mereka? Akhrajal qalba an sihatihi. Hati dia keluar daripada kedudukan yang sihat, maka dia jadi seperti orang sakit yang telah ditimpa dengan berbagai penyakit. Masya Allah. Bila hati ni penyakit kat banyaklah masalah. Itu Tuhan tanya. Satu, afi qulubihim maradun. Apakah mereka ada penyakit? Yang kedua, amir tabu, atau kerana mereka memang ragu-ragu, tak yakin, syakkun, wattirabun, wataraddudun, waqalakun. Ini dalam bahasa tafsir, ulama tafsir ada 4. Amir tabu, maknanya adakah mereka syak, ittirab, bergoyang punya kepercayaan dia, taraddud, orang panggil terumbang-ambing, waqalak, serabut, tak mau terima. Kita kata semua ada belakang situ. Sifat hati munafikin, yang pertama marad, memang dia ada penyakit. Yang kedua, penyakit ragu, terumbang-ambing, tak stabil, duduk belakang. Yang ketiga, am yahifallahu alaihi, am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Ataupun kerana mereka takut bahawa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan berlaku zalim kepada mereka. Kamu tak mau terima undang-undang Islam ni kenapa? Sebab kamu anggap undang-undang Islam ni zalim ke? Kamu anggap undang-undang Allah Ta'ala, undang-undang Rasul sallallahu alaihi wasallam ni tak betul ke? Zalim ke macam mana? Sehingga kamu tak boleh terima? Allah tanya. Berapa dah? Maradun,
Irtabu yakhafu an yahifallah. Makna dia ingat undang-undang Allah Ta'ala ni tidak adil. Tidak adil. Maka Allah jawab yang sebenarnya. Bal ulaika humuz zalimun. Bal ulaika humuz zalimun. Bal haula'i humuz zalimun li anfusihim bi'adamir ridha. Bahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali akan berlaku zalim. Percayalah, hei manusia. Bahkan mereka lah, siapa dia mereka? Munafikin itulah sendiri orang-orang yang zalim disebabkan keraguan dan kekufuran mereka. Mung sebenarnya zalim pada diri sendiri. Zalim dengan apa? Bi'adami ridha, tak redha dengan hukum Allah. Bi'adami taslim, tidak patuh dengan hukum syarak. Maka kamu yang zalim, bukan Allah yang zalim. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang dapat kita simpulkan dalam 4 ayat yang kita belajar tentang sifat munafikin? Yang pertama, wa in yakun lahumul haqqu ya'ti ilaihi muz'inin. Orang munafik ni dia tak mari jumpa Nabi. Dia tak mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi bila? Apabila undang-undang itu memihak kepada mereka. Hukuman yang mereka Allah Nabi beri memihak pada mereka, maka dia marilah tersengih, terhegeh-hegeh kata orang, mari dekat Nabi. Sebenarnya dia bukan mari setuju, dia mari kerana betul Nabi, tapi kerana kepentingan mereka dapat. Kerana kepentingan yang dia nak dapat, maka dia pun setuju. Allah, tengok. Allah gambarkan ayat 49. Wa in yakul lahumul haqqu. Kalau mereka dapat apa-apa benda yang dia nak, marilah tersengih-sengih kat sini. Kata orang macam kerang busuk, dah tenganga sengih suka sebab memihak kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kata yaqulun. Mereka yaquluna bi afwahim. Yaquluna, mereka berkata. Ayat ini imaun, menjadi satu isyarat bahawa bahagian munafikin dalam beriman hanyalah mujarradul qaul dunal i'tiqad. Semata-mata kata dengan mulut tapi tidak turun kepada hati. Ini yang kita takut para jemaah sekalian. Dia panggil kata dengan mulut tapi tak sampai ke hati. Sedangkan kita Ahlus Sunnah ini, iman kita mesti ada 3. Iman ada 3. Catat baik-baik. Yang pertama, al-qawlu bil lisan. Kita kena mengaku dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana itu setiap orang nak masuk Islam, mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia tak mau mengucap, dia kata saya fikir dengan hati. No. Awak kena ucap. Asyhadu. Itu kena bersaksi. Aku bersaksi. Kemudian yang kedua, iaitulah tasdiq bil lisan. Tasdiqun bil qalbi. Dia kena yakin dalam hati dia ada Allah. Yang ketiga, al-amalu bil arkan au bil jawarih. Kita kena beramal dengan rukun-rukun Islam ataupun beramal dengan anggota kita. Mana dalil beriman? Solat. Mana dalil beriman? Kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita haji. Kita buat baik kepada orang, kita tolong orang susah. Bagi muslimat tutup aurat baik-baik. Itu tanda beriman. Maka itu lengkap. Kata dengan lidah, tasdiq dengan hati, anggota membenarkan apa yang kita ucap, yang kita pegangi. Satu kumpulan lagi, dia kata dengan lidah je. Yaqulun, tengok Allah kata, yaquluna, mereka kata dengan lidah. Penuh mulut. Aku beriman, aku taat, aku tu, aku ni. Tapi kufur dalam hati, maka dia panggil, ini iman munafik. Iman munafik. Zahirnya mengaku, tapi hakikatnya tidak beriman. Na'udzubillah.
Satu kumpulan lagi, kata dengan lidah, tasdik dengan hati, tapi tidak mau beramal dengan anggota. Dia kata, apa salahnya? Aku tak solat, aku tak semayang. Aku tak saya, tapi aku hati baik. Oh, ni ada juga manusia bercakap macam ni. Bila orang tegur dia, bang, solat bang. Aku tak solat pun hati aku baik. Tengok aku punya charity, bantu orang sana, bantu orang sini. Naik je bendera putih, kita punya tim sampai selalu. Oh, macam-macam dia punya kepahaman. Orang ni dia panggil iman murji'ah. Boleh tulis ke? Murji'ah. Mim, ra, jin, alif, duduk atas umah. Hamzah. Ta. Murji'ah. Kumpulan murji'ah ni kumpulan yang memisahkan di antara iman dengan amal. Bagi dia, awak solat ke, tak solat ke, tak puasa ke, tak tutup aurat, iman jitu. Sebab kamu sudah berkata dengan mulut, kamu sudah tasdik dengan hati. Ghulatul murji'ah, pelampau murji'ah kata apa? Bila orang dah mengucap 2 kalimah syahadah, solat ke tak solat ke apa benda dia, iman dia setaraf dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Umar, dengan para malaikat. Ini dipanggil ghulatul murji'ah, melampau murji'ah. Maka kita Ahlus Sunnah, para jemaah sekalian, kata tasdik amal. Baru lengkap. Allahu Akbar. Jelaslah kita. Isu yang ketiga, Al-Quran. Dalam Al-Quran yang kita baca ini, menyatakan bahawa inna imanal qalbi. Iman dalam hati, yastalzimul amal az-zahir bihasabihi. Kalau ada iman dalam hati, zahirnya beriman. Ini senang-senang cakap. Kenapa tak tutup aurat tu, Kak? Hati baik. Hati baik. Macam mana hati baik kalau tak ikut perintah Allah? Kenapa ni pakcik ni buat pelik ni amalan ni? Nak zikir sampai breakdown melompat-lompat ni. Apa salahnya? Kita kata jangan apa salah. Kita kena amal, kita mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan boleh reka sendiri. Maka itulah tanda keimanan. Apabila orang itu boleh akur, tunduk, istislamulillah, barulah kita benar-benar orang yang beriman. Jadi itu yang ketiga. Nak ambil lagi fawaid. Yang keempat, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut yatawalla. Yatawalla, mereka lari, tak mau terima. Yang kedua, mu'ridun, awal-awal lagi tak mau jumpa. Jadi kata di para ulama, mutawallin wa mu'ridun kazibun fi da'wah. Sama ada orang tak mau, awal lagi tak mau menerima undang-undang Islam, ataupun tahu undang-undang Islam tak mau pakai, maka orang itu kazibun fi da'wah. Orang ini dusta dalam dakwaan dia, bahawa dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam isu ni, di akhir zaman ini, di antara kepincangan yang dibuat oleh penjajah terhadap umat Islam, iaitulah bagaimana penjajah nak cabut dalam hati umat Islam ini kecintaan kepada agama. Maka dia buatlah undang-undang, dia panggil undang-undang sivil. Lok ni mari buat undang-undang, maka kita pun terikatlah dengan undang-undang sivil. Undang-undang syariat Islam yang Allah turun dalam Quran, undang-undang hudud, undang-undang jenayah, undang-undang muamalah, undang-undang tu semua duduk dalam Quran untuk dibaca, ambil berkat. Mu nak baca, bacalah. Orang zina kena sebab, baca. Kan? Orang mencuri potong tangan, baca. Buat musabakah, merah muka-muka, no problem. Tapi jangan gubal undang-undang ini untuk dijadikan perlembagaan negara. Jangan. Karena itu kita tengok, bila ada usaha-usaha daripada para pendakwah untuk mengembalikan negara kita ke negara mana tak kira, supaya masukkan undang-undang peraturan syariat dalam perlembagaan, dalam enactment kita, siapa yang menentang? Perli ramai. Alah, zaman sekarang ni main potong-potong tangan, apa undang-undang.
ini lapuk punya barang. Yang bercakap tu siapa? Ada bin, maknanya orang anak orang Islam yang bercakap menentang undang-undang Islam. Lish. Kenapa kamu menentang? Kita kata kalau orang kafir menentang undang-undang Islam, saya tak pelik. Sebab memang dia orang kafir. Tapi kalau orang yang mengaku beriman menentang undang-undang Islam, sambil-sambil bergurau, Abu Anah kata, orang kata dunia ini ada 7 benda ajaib, dalam dunia ada 7. Saya kata, wahadhihi saminuha, ini yang ke-8. Tuan-tuan tanda. Benda ajaib dalam dunia ini 7 perkara, apa dia? Tulis sini nak tengok. 7 perkara yang kita kata yang ke-8 yang ajaib dalam dunia ni, orang Islam, anak orang Islam, hidup atas rumah Islam, tak mahu pada undang-undang Islam. Ini di antara perkara ajaib yang berlaku. Allahul musta'an, kita katalah. Sebab itulah masalah kita sekarang. Jadi di antara punca kejayaan dibuat oleh penjajah memisahkan Islam daripada kehidupan, maka jadi timbullah satu mazhab, nama dia mazhab sekular. Agama, masjid, solat, boleh je ada majlis-majlis resmi. Contohnya hari raya, orang semua sambut hari raya. Hari Maulud Nabi berarakan, silakan. Kita cuti hari ni. Bagi peluang untuk berarak. Tapi kalau nak amal sunnah Nabi, no. Pada itulah saya teringat kepada kata-kata seorang ulama besar dalam dunia Islam, nama dia Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan ambil kata-kata Imam Bukhari. Saya rasa Imam Bukhari, dia tulis nasihat dia ni berdasarkan kepada realiti. Realiti bila? Realiti kehidupan di zaman dia. Zaman dia, Imam Bukhari ni imam hadis. Orang yang berpegang dengan hadis Nabi SAW. Dia kumpul hadis. Dia meneliti hadis-hadis Nabi SAW. Maka dia telah menghadapi cabaran yang besar daripada puak-puak yang tidak suka kepada dia. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia kata apa kepada kita? Tuan-tuan tanda, kata Bukhari, afdalul muslimin, orang Muslim yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan kita boleh jadi yang terbaik. Rajulun ahya sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Mana-mana orang yang berani menghidupkan balik sunnah Nabi yang telah dimatikan oleh orang. Maknanya sunnah Nabi orang tak buat dah. Ni, zaman kita hari ni undang-undang syariat telah ditinggalkan oleh orang. Beberapa amalan-amalan sunnah ditinggalkan oleh orang. Imam Bukhari kata apa? Kalau kamu berani bangun untuk menghidupkan sunnah Nabi ini, fasbiru ya ashabas sunan. Sabarlah orang yang mencintai sunnah Nabi. Orang yang berjuang untuk menunggak sunnah Nabi, rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kamu. Fa'innakum aqallun nas. Kerana kumpulan ini, kumpulan yang sedikit dalam masyarakat yang ramai. Allahu Akbar. Kata-kata ini diriwayat oleh dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Itu kata-kata yang menarik. Maka para jemaah sekalian, Imam Bukhari rahimahullah sedih dia. Dia kata kamu pejuang sunnah, orang yang mencintai sunnah, iaitulah kumpulan yang sedikit, yang ramainya orang yang suka mereka-reka amalan sendiri ataupun undang-undang sendiri sehingga undang Islam terpinggir. Kalau kita nak berjuang nak kembali undang-undang Islam, kita pula dipinggirkan oleh orang. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah. Oh, dia kata undang-undang hudud mana boleh buat di zaman kita hari ni. Tuan-tuan kena ingat. Yang mensyariatkan undang-undang hudud, siapa? Allah telah meletakkan undang-undang dalam Quran. Kemudian dilaksanakan oleh Nabi SAW. Disambung oleh para khulafa ar-rasyidun. Disambung oleh kerajaan-kerajaan Islam selepas itu. Bila undang-undang ini jatuh? Apabila jatuhnya kerajaan Islam, khalifah yang terakhir Utsmaniyah jatuh bila 1924. Ketika, dan sebelum daripada itu lagi beberapa negara yang lain pun sudah dijajah. Perancis, negara-negara Islam yang telah diparai oleh puak-puak orang putih. Perancis contohnya ambil di sebelah Afrika Arab, di Maghribi, di Morocco, kan. Satu hari sampai hari ni orang Morocco cakap Arab dia bunyi Perancis, sosah bunyi. Kan. Kemudian puak-puak mari penjajah pula Inggeris
Contohnya Belanda mari ke kawasan kita Nusantara. Yang pentingnya al-kufru millatun wahid. Buat kafir ni satu je kepala dia. Semuanya Perancis ke, Belanda ke, apa lagi hok mari Jerman ke apa saja, penjajah-penjajah ni otak dia satu je, tak mau menerima undang-undang Islam. Tu je kerja buat dia. Allahul musta'an. Kita kata semoga Allah Taala kembalikan keizzah kemuliaan Islam ini di tangan anak-anak orang Islam yang berjuang untuk mengembalikan undang-undang Islam kepada alam ini, insya-Allah. Kalau tak ada juga kita tunggulah sampai turunnya Imam Mahdi ataupun zahirnya nuzulnya munculnya Mahdi zuhurnya Isa, tapi sebagai pejuang yang mencintai sunnah Nabi, kita mesti berjuang. Oi, tak boleh buat ni undang-undang ni, orang kafir marah. Kita begitulah, takut kawan kafir, oh tu marah ni marah kan. Bila kita berjuang nak penegak undang-undang Islam, di antara perkaranya kita akan dimarah, kita akan diboikot oleh barat, kita akan macam-macam kita akan. Kita kata Allahul musta'an. Cakap banyak pun habis masa, tak bercakap, tanggungjawab kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berdoalah semoga kita semua dapat melaksanakan undang-undang Islam setakat mana yang kita mampu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, insya-Allah. Baik, yang terakhir sekali, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, apa punca dia? Apa punca puak-puak kafir ini tak mau terima, puak munafik ini? Allah Ta'ala kata, dalam hati mereka ada penyakit. Maradul qulub naw'an. Penyakit hati ada dua kategori. Yang pertama, maradu syubhatin wa syak. Penyakit syubhat maknanya keraguan dan kekeliruan. Penyakit kekeliruan dan kebingungan boleh juga. Syubhat, syak, ragu. Dalam Quran Tuhan gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 10, Allah kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah Ta'ala tambah lagi penyakit. Dalam kitab saya, Keindahan Islam, saya tunjuk, ada sebut tentang masalah undang-undang syariat ini. Ini sangat penting untuk kita belajar, tuan-tuan. Baik, sebelum kita pergi kepada keindahan ini, saya nak sudahkan fi qulubihim maradun. Maknanya dalam hati masyarakat itu ada penyakit. Apa dia penyakit? Yang pertama, maradu syubhatin wa syakkin. Penyakit syubhat, keraguan, kekeliruan, kecelaruan. Mana dalil dia? Al-Quran sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia penyakit, Allah tambah lagi penyakit. Yang kedua, ayat yang kita baca ni. Surah An-Nur ayat 48 hingga 50. Wa idza du'u ila Allah, bila dipanggil mereka itu kepada undang-undang Allah, mu'ridin, yatawalla dan mu'ridun. Tak mau terima. Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada penyakit. Syak, syubhat, keraguan. Dia panggil maradun asyubhat wasyukuk. Penyakit yang kedua, penyakit hati. Sempat tulis. Dia panggil maradu asyahawat, penyakit syahwat, nafsu, gilakan dunia, gilakan segala kemewahan, gilakan segala maksiat, maka itu dia panggil penyakit syahwat. Allah Ta'ala gambarkan penyakit ini di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Surah Al-Ahzab ayat 32, Allah kata apa? Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'. Wahai isteri-isteri Nabi, mu bukan manusia macam biasa, kamu ni isteri Nabi. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Kalau kamu betul-betul takut Allah Ta'ala, mu jangan cakap lembut dengan orang laki-laki yang ajnabi. Cakap straight. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, maka orang yang ada dalam hati dia penyakit syahwat,
jadi orang panggil, jadi minat kepada kamu. Maka dalam ayat ini, maradus syahwat, penyakit syahwat, gila ke dunia, gila kepada seks, gila kepada syahwat, penyakit syahwat. Tak kira apa benda pun. Maka surah Al-Ahzab 32, ini dalil. Jadi penyakit hati ni ada dua, penyakit syak, ragu, penyakit syahwat. Penyakit syahwat ni ramailah yang kena. Penyakit syak dengan ragu tu duduk di munafikin. Penyakit syahwat ni duduk daripada semua orang. Kita orang yang beriman ni pun penyakit syahwat tu masuk juga. Kan? Suka tengok benda-benda yang mungkar, suka tengok maksiat. Kita macam mana kita nak scan hati aku ni ada penyakit tak ada penyakit? Kita hari ni zaman COVID ni. Dia panggil swab kan? Swab test. Nak tahu ada COVID, cocok hidung. Allahu Akbar. Kita selamatlah, minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Banyak kali je kena cocok. Daripada mula-mula PKP lagi. Asyik kena je. Orang mari bersalam dengan kita, Ustaz, nak bersalam juga dengan Ustaz. Kata PKP ni, nak bersalam juga bersalam. Lepas dia bersalam, tak berapa petang nanti dia telefon, Ustaz minta maaf, saya positif COVID. Kata baguslah awak. Cocok hidung pula kita. Pakai gelapin. Nasallallahu selamat alaihi. Jadi bagaimana kita nak scan aku ni ditimpa penyakit syahwat ke tidak? Kita tengok. Bila kita tengok benda maksiat kita suka. Happy, tenang hati, itu ada penyakit syahwat. Tapi kalau kita tengok benda maksiat, kita tengok orang tak tutup aurat berjalan, kita kata astaghfirullahalazim. Sibuk kita nasihat kepada anak-anak kita. Kita tengok channel-channel dalam TV, dalam internet ni, benda tak baik kita tutup, tukar terus. Kita kata insya-Allah adanya bibit-bibit, adanya benih keimanan yang mantap dalam hati kita, insya-Allah. Itu je kita boleh scan. Kalau tengok maksiat benci, alhamdulillah, kita puji Allah. Kalau tengok maksiat seronok, jangan. Saya bukan apa Ustaz, mesti PKP ni nak hilang stres. Habis bila nak hilang stres buat apa? Tengoklah cerita-cerita, movie-movie. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang sedih tengok kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita juga. Dalam ceramah atas masjid duk cerita filem. Dia tengok filem tu, dia tengok filem ni, syahid daripada filem ni, ini kisah ni pengajaran. Kita tak payahlah akhi. Entah nak tengok je lah. Kan? Tapi janganlah duk cerita dengan orang, ajak seolah-olah kita nak ajak orang tengok filem juga. Apa benda nak tengok? Tak cukup lagi dengan dalailul Quran. Tak cukup lagi ke kita dengan cerita-cerita dalam sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah semalam admin kita telah post. Saya baca 3 buah kitab. 3 buah kitab. Kisah Nabi SAW dengan sahabat. Kisah benar, sahih al-Qisah Nabawi. Kisah benar dari Nabi. Yang ketiga, kisah ghaib. Kisah ghaib dari Nabi SAW. Syekh Al-Ashqar mengatakan bahawa dia kumpul daripada riwayat-riwayat yang sahih. Alhamdulillah sudah terkumpul lebih daripada 90 siri kuliah. Atau lebih kuranglah berapa, saya tak ingat akan tepat. Tapi banyak puluh siri kuliah. Kalau tuan-tuan rasa puas, berasa nak dengar cerita-cerita, ambil video kita ni, pasang, dengar musim-musim PKP ni. Ataupun duduk atas kereta sambil nak pergi kerja. Kerja kita 1 jam daripada rumah. Satu cerita pergi, satu cerita balik. Kita kata Alhamdulillah. Banyak manfaat. Banyak. Kenapa kita nak menyakitkan hati kita? Kenapa kita nak menambahkan hati kita sakit? Kita stres. Kita ini pergi tengok cerita pula. Allahul Musta'an. Maka penyakit hati ada 2. Satu dia panggil penyakit syubhat, syukuk. Yang kedua penyakit syahwat. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Wa alsinatana minal kadhib, lidah kami daripada penyakit suka berbohong. Wa a'yunana minal khiyanah, ya Allah kami minta engkau jaga hati mata kami daripada menjadi mata pengkhianat. Apa dia mata khianat? Tengok orang dengki, tengok orang hasad, tengok maksiat suka, itu dia panggil mata khianat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Insya-Allah doa ni nanti kita tuliskan doa mohon 3 perlindungan, minta 3 bersih. Tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kita daripada sifat munafik. Lidah kita daripada bohong, duk cerita orang, duk perli orang, duduk teruk orang macam-macam. Dan
Mata kita jangan jadi mata lalat, mata yang tidak baik. Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi pencahayaan kita menjadi uslubul Quran bila cerita hal munafiqin. Sambungan kita siri yang akan datang ayat 51. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebut kepada kita siapakah orang mukmin yang patutnya kamu jadi. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.